Self-Perfender, jangan biar orang itu lari. Nama saya Yan Xiaoxing. Saya ejen khas yang ditugaskan mencuri permata keluarga Ye. Rasanya latar karakter saya sudah cukup menarik. Di Buitios saya dapat kuasa menghilang. Lebih mengujakan. Berhenti. Ini ruang rehat Tuan Muda. Perlukan pengesahan iris. Jom pergi cari di depan. Jangan pandang rendah. Saya ejen khas. Saya tidak dapat harta pusaka keluarga Ye. Kenapa dah balik awal? Saya nak lihat keras tangkap pencuri itu kerja kamu. Dalam setengah jam, pencuri ini mesti berlutut depan saya. Presiden keluarga Ye yang bergaya ini rupa-rupanya buta. Mana boleh orang buta tangkap tepat sangat? Dia nak buat apa? Apa saya buat ni? Cepat lari. Saya pula. Macam mana boleh hilang? Saya boleh sentuh benda. Saya tak hilang. Saya jadi halimunan. Wah, saya boleh jadi halimunan. Jadi mulai ke sekarang, adakah apa-apa di dunia ni yang tak boleh saya curi? Presiden Ye memang ada bentuk badan yang hebat. Terima kasih Presiden Ye untuk safir ini. Selamat tinggal. Dia dah jumpa saya. Patsan seret. Baju tiba-tiba nampak balik. Teknik halimun macam tak boleh pakai. Tipu helah betul. Butler, kenapa ada benda kotor di ruang tamu? Benda kotor? Dia cakap pasal aku ke? Saya beri awak 10 saat. Tak, 5 saat saja. Suruh orang bersihkan kekotoran ini. Dan ambil juga azimat dengan awak minta tutup siapa. Tuan Muda, bukankah kita tak percaya tahyul? Ikut saja arahan saya. Kalau keluar macam ni, nanti diorang sangka hantu ganas nak dibawa eksperimen. Ini nak paksa aku tanggalkan baju ke? Tuan Muda, ini azimat yang Tuan minta. Mana benda kotor tu? Tuan Muda, inikah semua benda kotor itu? Nasib baik boleh menyamar. Tak dah kena nampak bogel depan lelaki beruk ni. Tuan Muda, kekotoran sudah selesai dibersihkan. Apa tu? Hantu. Aku nampak balik. Nanti aku bogel lah. Tangkap dia. Mari lihat siapa berani main helah di rumah aku. Lakna Syawat belum ambil baju saya lagi. Baik. Macam mana nak urus hantu tu? Dari Kinam saya cakap itu bukan hantu. Ini masih manusia guna teknik tertentu. Tapi kita tak nampak rupa dia. Macam mana nak cari? Tawarkan iklan kahwin atas nama saya dengan hadiah permata nilam. Iklan kahwin? Bukankah kita nak tangkap pencuri? Apa kaitan dua benda ni? Bolehkah ada memang itu? Mat Seransi Desa Dayman Kahwin. Semua orang tahu. Kita gunakan iklan kahwin ni untuk dedahkan pencuri itu. Deposit tak boleh dikembalikan. Saya akan cari cara untuk dapatkan safir. Saya hampir dilihat bogel oleh lelaki ramai. Yang lebih teruk, saya kehilangan permata. Teknik halimun celaka apa ini? Bukan saja tak boleh kawal masa. Bila muncul semula, baju muncul dulu. Saya nak ingat ni kemampuan istimewa. Rupa-rupanya perangkap semata.
Lepas kejadiannya semalam, sistem keselamatan keluarga Ye pasti lebih ketat. Saya perlu cari cara lain. Waris keluarga Ye tetapkan syarat buta huruf tegar. Hadiah pertunangan ialah safir. Syukur, peluang telah tiba. Apakah ini terdapat ribu artikel peraturan keluarga Y? Karena sesiapa nak masuk keluarga Y perlu baca dan hafal semua. Anda boleh baca perlahan-lahan. Tiada desakan. Artikel 432.1. Isteri keluarga Y perlu jadikan suami sebagai panduan, patuh etika wanita, dan jangan campur urusan pribadi suami. Bertindak mengikut arahan suami. Harta milik mutlak suami. Perlu mohon kebenaran untuk keluar, berbelanja atau berkawan. Artikel 4.1. Isteri perlu laporkan maklumat hubungan dengan jantina berlawanan kepada suami. Perlu melalui semakan suami. Sesiapa gagal semakan akan dipadam dan disekat tanpa pengecualian. Artikel 600. Isteri perlu putus semua hubungan dengan keluarga asal. Hantar ibu bapa ke rumah penjagaan. Hantar adik-beradik ke luar negara dengan layanan sewajarnya. Berpura-pura semua makcik dan saudara lain tidak wujud. Saya tidak ketahui berringkas tuan saudara, dia akan dihalau dari keluarga Ye tanpa apa-apa. Maksudnya waktu menewak boleh bersukaria sedangkan saya perlu patuh etika wanita. Iwak boleh diumai hidup mewah, tapi saya perlu lapor keluarga walau belanja sesen pun. Yang lebih mengarut, saya perlu jadi anak yatim setelah masuk keluarga Ye. Awak memang pandai faham. Kalau tak boleh terima, sila keluar sekarang. Maksud saya minat awak sebagai insan. Sudah ada awak, buat apa nak lelaki lain? Sudah itu dapat Haimi, untuk apa lagi saya perlu duit? Lagipun, saya memang anak yatim. Mama Wang, tambah satu klausa. Selepas kahwin, wanita ini dilarang sentuh saya. Apa? Jadi apa faedahnya saya berkahwin? Apa? Tak boleh terima? Tak terima. Apa saja ada suami kata kita pada? Saya ada satu soalan terakhir. Silakan tanya, suami. Idas wak mencuri. Apa? Tujuan saya mencari pasangan kali ini ialah untuk kesan pencuri yang cuba curi safir semalam. Yang hanya pencuri sanggup terima syarat keras untuk masuk keluarga Ye. Yan Xiaoxing juga ada pencuri, bukan? Bagaimana boleh jadi begitu? Sebenarnya saya cuma nak rasa menjadi puan Ye. Saya dah lama kagum dengan Tuan Muda Ye. Kalau Tuan Muda Ye tak rela, saya pergi sekarang. Lulus penilaian. Ini perjanjian pranikah. Tanda tangan Yan Xiaoxing. Jika engkau pencuri, ini perangkap untuk kau jatuh. Saya tunggu kau tersilap langkah tunjuk dalang. Jangan tanda tangan. Amah, dah pun ditandatangani. Abang Chen, saya tahu awak nak kahwin tahun ini untuk penuhi amanat makcik. Tapi wanita ini setuju syarat pernikahan ketat. Mesti ada niat tersembunyi. Ruo-ruo, Xiaoxing jadi kakak ipar kamu. Beradablah. Suami ini adik kita ke? Tak apa budak degil sikit. Saya tak ambil hati. Abang Chen, saya tak sengaja biadab dengan kakak ipar. Cuma semuanya kebetulan sangat. Memang awak percaya orang jahat. Xiaoxing kahwin saya tanpa niat jahat. Dia bukan orang jahat. Abang Chen. Ruo-ruo jadi anak baik dengar cakap saya. Baik, saya dengar Abang Chen. Tak kira dia pencuri atau tak boleh dia dekat Abang Chen. Hari ini tak bawa hadiah. Gelang ini hadiah untuk kakak ipar. Kakak ipar tak kisah, kan? Udah tentu tak. Biar saya pakai untuk kakak. Pura-pura jatuh depan saya pun tak pandai. Awat lapar. Saya bawa rawat luka. Abang Chen. Sayang, saya okey. Saya rasa dah biasa luka kecil begini. Abang pergi tengok Cik Lin dulu. Tadi dia hampir terjatuh. Mesti dia takut sangat. Berhenti berpura-pura. Saya rasa kau sengaja. Darah di lengannya dari terlanggar meja teh tadi. Abang Chen, dia cuma nak dapat kepercayaan awak dengan niat jahat. Betul, saya memang ada niat dengan Tuan Muda Ye. Abang Chen, tengok. Dia dah mengaku sendiri. Saya mengaku. Saya diberi kahwin Tuan Muda Ye kerana yang saya cari tempat berteduh. Yang saya idamkan ialah tak perlu lagi berkeliaran di taman. Matlamat saya untuk tak hidup dalam keadaan dihalau merata tempat. Cukup, berjetabar cakap. Awal luka. Saya bawa berurut dulu.
Abang Chen, jangan percaya perempuan ini. Dia cuma berpura-pura. Kalau Cik Lin kata saya berlakon, baiklah saya akur. Tuan Muda Ye, saya penat hidup dituduh palsu di rumah anak yatim. Memandangkan Cik Lin benci saya, lebih baik saya pergi. Cepat halang saya. Cepat halang saya. Tak perlu awak pergi. Kau mulai kelilini rumah masuk Abang Chen. Dia guna strategi undur untuk maju. Jangan tertipu. Roro, saya suruh pemandu hantar awak pulang. Nani Wang, bawa Kitubat ke sini. Baik, Tuan. Yan Xiaoxing, jalang saya pastikan Abang Chen halau awak dari keluarga Ye. Wajah yang personal sampai hilang akal. Suami Cik Lin dakwa saya pencuri permata. Tapi dengan kebanyakan pengawal di keluarga Ye, mana berani pencuri datang? Ada orang yang tak hiraukan nyawa sendiri. Contohnya semalam. Ana Pernis bermirip pencuri malam tadi. Dia cuat tipu saya. Tentulah dia menipu saya. Kalau dia nampak wajah saya, tentu dah panggil polis. Sayang, awak pandai buat lawak lah. Si wanita lemah yang letak polis buka penutup botol pun. Boleh tolong buka penutupnya? Suami dengar ada pencuri masuk rumah semalam. Safir apa ini sampai sanggup pertaruhkan nyawa curi? Puan, nampak sangat minat dengan permata ini. Mungkin ruah-ruah betul puan pencurinya. Mana boleh. Saya cuma ingin tahu. Baik, orang cuma ingin tahu besar. Jadi jika saya tahu puan pencurinya, hukuman puan lebih teruk daripada penjara. Mana boleh. Nyawa saya paling berharga. Saya tak nak pertaruhkan nyawa untuk permata. Kalau begitu, berehatlah. Ada apa pun lagi? Boleh temankan saya? Patuhi perdidikan kita dan jangan ingat benda bukan hak jawab. Jika anda tidak, keluar. Benda yang mudah diperoleh pun saya tak nak. Kita dah periksa seluruh villa. Tinggal bilik ini saja. Di mana permata itu disembunyikan? Mungkin di situ. Cepatnya. Apa awak buat? Yang aku dan kawan buat. Kalau harus mati ya biarlah. Lebih baik daripada tertangkap mencuri. Sayang, saya memang takut gelap. Boleh temankan saya? Nah, kalau tahu atau gelap, kenapa tak pasang lampu? Lagipun kenapa pakai baju macam ini? Saya tak boleh tidur kalau lampu menyala. Tak apalah. Saya tahu awak takkan permaya. Tak mengapa, saya pergi sahaja. Apa seperti asalkan saya bertahan sampai subuh, semuanya akan okey. Mengikut kemahuan awak. Dia takkan tuas tergoda dengan kecantikan saya hingga hilang kawalan, kan? Tuan Muda Ye, tak harus pada prinsip kerana saya. Saya akan pergi. Diamlah kalau tak mau ke majlis dengan mata panda esok. Majlis? Majlis apa? Oh, di hadapan Safir warisan keluarga Ye. Saya isytihar awak isteri saya, Ye Chen. Safir. Safir yang saya fikirkan ini? Tak kalau cakap lagi, saya akan pilih orang sendiri jadi puan Ye. Kalau bagi tahu seawal boleh lihat Safir esok. Saya tak perlu susah payah mencarinya. Coba pergi. Apa ini nak try ini? Kenapa dia dengan baju ini? Saya belajar banyak duit untuk ini. Saya bagar astrid keluarga ya, away for the front police yang terbaik. Puan Pengasuh Wang. Ya, Puan, silakan. Saya akan bikin trial sentiment yuan untuk ini. Memandangkan boleh lihat Safir hari ini, saya takkan bertengkar.
Tuan Muda. Tuan Muda, masa untuk berangkat. Baik, mari kita pergi. Puan Lin, saya dengar majlis malam ini diadakan khas oleh Tuan Muda Ye untuk isteri barunya, Wak Kim Piah bersama Tuan Muda Ye sejak kecil. Tahukah awak anak keluarga kaya mana isteri baru ini? Dia berjaya berkahwin masuk ke keluarga Ye. Anak keluarga kaya apa? Dia cuma anak yatim yang membesar di rumah anak yatim. Saya tak minat wanita. Saya cuma tertarik dengan safir turun-temurun keluarga Ye itu. Sesiapa miliki safir itu berkuasa mutlak. Keluarga Ye berkuasa turun-temurun semuanya kerana safir itu. Tuan Muda Ye dan isterinya sudah tiba. Alamak, benarkah isteri baru ini anak yatim? Rupa, pakaian dan gaya elegan ini. Puteri diraja pun tak boleh lawan, kan? Bukan awak tak minat wanita? Awak dah tua apa? Wanita macam ni cuma layak dikahwini keluarga kaya. Tak hairanlah Tuan Muda Ye keluarkan safir berharga itu. Buta ke? Tak nampak betapa hodohnya perempuan itu. Pakai gaun mahal pun, aura kebudak-budakan tetap ketara. Dia cerita tak layak cuci kaki Brother Chen pun. Siwata si apa? Tradisi keluarga Ye lafaz janji nikah depan safir. Tak kira Brother Chen kahwin siapa, tradisi tetap diteruskan. Nampaknya bijak saya mohon jadi pengantin Ye Chen. Sekarang mari kita alu-alukan safir turun-temurun keluarga Ye. Depan sekali. Inilah safir yang tak sempat saya bawa ke lemari. Mengikut tradisi keluarga Ye, sumpah nikah depan safir ini tandanya mereka unik seperti safir. Keturunan mereka akan diwariskan turun-temurun seperti safir ini. Sila minta pewaris keluarga Ye lafaz sumpah. Ini saya bersumpah. Saya was Ye Chen, pada panas kaku ini, Yan Shaoxing, sempur. Jadi depan saya fighter, taruh depan. Jika langgar sumpah, keluarga Ye akan muflis. Ye Chen, awak buat apa? Tradisi keluarga Ye, satu perkawinan seumur hidup. Tiada perceraian, hanya kematian. Sila minta puan Ye baru lafaz sumpah. Saya tak nak beranak untuk Ye Chen. Tapi tak nak muflis juga. Macam mana ni? Sila minta wanita baru keluarga ini lafaz sumpah. Ada masalah? Takut ke? Masih belum terlambat untuk menarik diri. Tolong bawa safir ini pergi. Tunggu sekejap. Siapa kata saya tak berani? Saya cuma fikir sumpah macam mana lebih ikhlas. Saya Maya Yan Shaoxing. Hanya kawini Ye Chen seumur hidup dan hanya beranak untuknya. Jika langgar, saya akan mati di jalanan tidak sempurna. Cuma tak boleh kawin dan beranak. Saya boleh cari model lelaki berbeza setiap hari. Upacara selesai. Brother Chen, safir ini terlalu berharga. Baik saya hantar ke peti besi dulu. Tak rumah sazon at susah kemudian berwarwa. Bukan kerja susah, bukan kerja susah. Safir ini terlalu berharga. Bahaya jika Cik Lin hantar sendirian. Saya ikut awak. Hari ini awak pengantin, tak boleh ke mana-mana pun. Kalau beda Inosenta hantar safir, boleh saya pergi cari makanan? Boleh. Cacin kan sesudah tulis pandangan zero. Ya, bikers. Sila rasa seperti di rumah sendiri semua. Kad untuk peti besi. Baju saya. Cik Lin, saya minta maaf. Biar saya lapkan untuk Wak. Yan Shaoxing, kau sengaja buat begini kan? Boleh ke ini dibersihkan? Apa yang sampai sepuluh? Abang Chen, tengoklah dia. Dia kotorkan baju yang abang bagi ni. Cuma sehelai baju saja. Beli yang baru. Apa perlu gaduh? Pergi tukar dulu. Assalamualaikum, semua ini salah saya ikut Cik Lin. Abang Chen, kenapa belum setuju? Tak boleh kahwin lalu tinggalkan saya? Dari mana boleh? Terukkan lah. Ajum works. Shamster is tukar baik. Awak buat apa di sini? Bukan setakat kotorkan baju saya dan buat saya malu, awak nak ambil gambar bogel saya untuk rosakkan nama saya? Kalau Ferexton saya menggah. Cepatlah pergi. Nak saya suruh 8 orang usung awak keluar? Saya pergi sekarang. Saya terus pergi. Yan Shaoxing, kad itu sudah saya ubah suai. Bila Indok lala depan pintu peti besi, Yan akan terbuka dan penggerak akan berbunyi.
Nanti siapa akan percaya awak bukan pencuri? Walaupun saya tahu Lin Rorwo nak gunakan cara ini untuk tuduh saya. Tapi ini sahaja peluang saya untuk curi batu nilam itu. Ya, Chen maafkan saya. Saya terpaksa lakukan ini demi kanak-kanak di rumah anak yatim. Batu nilam saya datang. Kapten pakaian berbentuk figur manusia. Apa jenis pakaian berbentuk figur manusia? Ini cuma pakaian biasa, lihat. Mana orangnya? Saya jumpa ini. Bukankah ini pakaian Yan Xiaoxing? Dia pasti masih di sini. Cepat cari dia, cari! Cepat cari dia. Aku akan muncul, identiti terbongkar, badan pun bogel. Hantu. Ya Tuhan, hantu. Saya nak perlu cari titik terlemah untuk lari. Abang Ki pasti gembira jika saya tangkap pencuri ini. Tinggalkan Yan Xiaoxing dan kawini saya. Habislah. Tidak masih lagi, tak sempat lari. Siapa dia? Kenapa dia tolong saya? Cepat tangkap mereka. Mereka bersekongkol. Cepat kejar mereka. Kejar, kejar, kejar. Yang kamu nak buat? Apa yang saya buat? Saya pula yang patut tanya apa kamu buat. Yan Xiaoxing, memang kamu pencuri yang curi permata malam itu? Yan Xiaoxing, kau memang pencuri yang menyelinap masuk rumah saya malam itu untuk curi permata. Seng, kau tuduh saya begini. Saya betul-betul kecewa. Tapi pakaian kau sama seperti pencuri malam itu. Sebenarnya saya tak berani bagi tahu. Skala terjemahan tinggal awak jadi cebisan dan buang ke laut sebagai makanan ikan. Semasa kecil saya ditangkap dan dipaksa sertai eksperimen pelik. Saya lari setelah melalui pelbagai kesusahan. Pencuri yang kau nampak itu pasti dari kumpulan yang gagal lari. Reka-reka cerita. Teruskan dusta kau. Tak payah, Dek Madi. Saya takut orang anggap saya raksasa. Tak pernah saya cerita pada sesiapa. Kau yang pertama. Jika saya tahu kau tipu saya akan lompat laut sendiri jadi makanan you. Apa yang terjadi? Jika saja kata ada orang ingin rogol saya kerana kecantikan saya, Nowash percaya? Saya percaya. Tentu saya percaya. Puan memang sangat cantik. Normallah orang ingin miliki kecantikan Puan. Siapa orang itu? Saya siapa restu wanita saya, wanita Ye Chen. Saya koyak dia. Saya tak ingat orang itu pakai topeng. Saya tak nampak jelas. Malanglah. Abang Chen Yan Xiaoxing kawin awak hanya untuk curi safir. Tadi dia. Cik Lin tak baik awak fitnah saya depan suami saya. Yan Xiaoxing, kenapa awak ada di sini? Hari ini hari penting untuk ikrar janji perkahwinan kami. Tak normalkah saya di sini? Betul tak, sayang? Cakap sesuatu, sayang. Abang Chen jangan percaya karut dia. Dia curi kad saya lalu picu mekanisme. Saya hampir tangkap dia tadi, tapi dia dan rakan main helah lalu lari. Cik Lin, asyik kata saya curi kad. Cubalah geladah saya. Tengok ada safir ke tak? Sebab saya ubah soy kad itu. Setahu kamu masuk peti besi, penggera akan berbunyi. Kamu tak ada masa cukup. Oh begitu, jadi sandiwara tangkap pencuri malam ini, perangkap Cik Lin untuk saya. Rancangan ini bermula bila kamu sengaja berdiri belakang saya Dewan Jamuan. Betul tak? Kamu merepek! Kian, kalau tak kenapa ramai orang Dewan Jamuan tapi saya terlanggar kamu. Kamu sengaja cipta peluang kita berdua. Lepas tu waktu tukar baju, kamu suruh saya pergi. Semua salik penait, kamu nak salahkan saya tentang kad hilang.
semua merepek. Senoi tak suruh kamu pergi pun. Kita tengok rakaman CCTV, nanti tahu siapa yang merepek. Baik, jom pergi tengok rakaman CCTV. Baik, mari kita periksa rakaman CCTV. Saya sudah paksa rosakkan kamera di Dewan Jamuan dan Lounge. Tiada bukti boleh dikesan. Cukup, kita hentikan perkara ini. Abang Chen, Cik Lin, saya faham awak tak suka saya anak yatim. Stamina awak tahu sendiri kesannya pada si warga raya. Jika seramai sangka saya pencuri. Harga saham merudum. Kerjasama terjejas. Kata nak baikkan dia, Chen. Tapi semua ini sebenarnya menyakitkannya. Abang Chen, jangan percaya dia. saya tak bermaksud lukakan awak. Saya cuma nak tunjuk wajah sebenar perempuan ini. Cik Lin. Yan Xiaoxing. Tak Abang Chen, dia cuma berpura-pura. Cukup, Ruo-Ruo. Abang Chen, Abang Chen. Tuan Muda, rakaman CCTV malam jamuan itu sudah dipulihkan. Kali itu memang dimasukkan ke beg Puan Muda oleh Cik Lin semasa dia tak perasan. Saya janji pada Makcik Lin jaga Ruo-Ruo. Kita buat tak tahu dulu. Lagi Yan Xiaoxing bukanlah benar-benar bersih. Tuan Muda Syah Puan Muda bermasalah. Kenapa tak dedah terus? Tuan Muda mengesyaki ada yang tak kena dengan Cik Muda. Kenapa tak terus dedahkannya? Bukankah lebih menarik menonton lakonannya yang penuh kelemahan? Macam mana Tuan Muda tahu yang Cik Muda berpura-pura? Pesakit dah habis 3 pihak ayam. Mana ada tanda-tanda dia pesakit? Tuan Muda bukan 3 perha ayam saja. Dari dengar-dengar dapur, Cik Muda tempah babi guling lagi. Dia tak takut nak kembung sampai mati ke? Babi guling panggang. Patutlah tukang masak hotel 5 bintang keluarga ye wanginya sampai sini. Sial, memang sangka aku kau pura-pura sakit tipu Abang Chen. Aku pasti akan dedahkan wajah sebenar kau. Wajah sebenar apa? Aku tak faham. Yan Xiaoxing, berhenti berlakon sekarang Abang Chen tak ada. Kau kawin Abang Chen cuma sebab permata safir itu. Kau masih hadirkan sejenayah. Cik Lin, kalau terus fitnah aku sewenang-wenang, aku akan panggil ke Guam. Lakon kau memang cukup meyakinkan. Tapi kau ingat kau saja yang pandai berlakon di dunia ni. Kau curi idea aku. Review buruk. Apa yang terjadi? Kakak ipar, saya tahu saya salah. Saya tak berani ulang lagi. Saya betul-betul salahnya, tolong jangan pukul saya lagi. Ayat tempalan saya terlalu terburu-buru. Walaupun demi Abang Chen, saya tak patut layan awak begitu. Mulai sekarang, saya kau anggap awak kakak ipar saya sendiri. Saya benar-benar tak berani ulangi. Cik Lin. Hatwa dia bayar sangka hancur walau nama sana baik ini. Yang pada pi sakit. Mana mungkin saya ada tenaga untuk tolong awak? Betul, Xiaoxing dah 2 hari sakit. Mana ada pesakit macam ni? Boleh habiskan seekor babi guling? Awak tak tahu. Budak-budak rumah anak yatim kami hanya dapat makan enak waktu sakit. Sebab tu sejak kecil saya biasakan makan lebih bila sakit. Tak boleh ke buat begini? Baik. Iwak baru tambah video Chen. Abang Chen, kenapa percaya semua cakap Yan Xiaoxing? Mungkin saya sendiri yang lukakan diri. Bukan ke? Yan Xiaoxing, jangan keterlaluan. Mungkin ke saya nak tipu Abang Chen? Saya mesti hati awak menipu. Saya cuma rasa ingatan awak kurang sikit. Biar saya bantu awak ingat. Tapi ingat cuma Yuki pandai berlakon. Berani awak sengaja rakam video. Abang Chen, semua ni perangkap Yan Xiaoxing nak jatuhkan saya. Cik Lin, semalam awak dah jatuhkan saya. Tak normal ke saya berwaspada? Ruo-Ruo, awak tidak terima kontak. Ali harus fikirkan seperangai. Jangan pernah muncul di keluarga Ye tanpa izin saya. Abang Chen. Abang dah tak nak saya lagi? Abang lupa kita saling bergantung masa kecil. Lupa janji dengan ibu nak jaga saya seumur hidup. Macam mana abang mungkiri janji? Cik Lin, sebenarnya saya faham kenapa awak buat macam ni. Kalau saya tahu ada orang sukakan suami saya takkan cari pasangan melalui iklan nikah. Saya dah ganggu kebahagiaan awak. Maafkan saya. Suami, mari kita bercerai. Semoga kamu dan Cik Lin bahagia selamanya.
Mari kita bercerai. Aku duduk makan sawak dan Cik Lin bahagia selamanya. Daripada waktu perfect ni, Roro adik perempuan aku, dia kekal sebagai adik saja. Aku tak pasti. Lepaskan. Ada aku bagi izin nak pergi? Abang Chen, dia guna taktik undur sementara maju. Biar dia pergi. Dia takkan lari sebab safir tu tak dicuri lagi. Roro, dah puas buat perangai? Mulai sekarang, tanpa izinku jangan langkah rumah keluarga Ye walau sekali. Neni Wang, hantarkan tetamu keluar. Abang Meng Chin, tarik dia pergi. Cik Lin, silakan. Abang Chen aku pasti buat awak nampak wajah sebenarnya. Abang Chen. Dah puas hati? Dah aku cakap, bukan hak awak. Jangan mimpi nak dapat. Aku tahu. Tapi tak pernah ada yang bela aku macam ni. Emosi tak dapat dibendung. Minta tumpang lalu. Takkan berulang lagi lain kali. Orang ingat cuma dah minta maaf je dah cukup. Permintaan maaf awak seburah itu, Ya, tinggal awak nak buat macam mana? pelanggan. Kenapa dia cium aku? Adakah dia terlalu terpesona dengan kecantikanku lalu jatuh cinta padaku? Salah aku guna terlalu banyak tenaga tadi. Kata-kataku dah jelas. Jangan kau mimpi nak ambil benda bukan hak kau. Jadi, macam mana nak hukum kau? Bukannya kau dah balas cium aku? Ini baru minatnya. Memandangkan ini kesalahan pertama. Kau dikurung di bilik selama 7 hari. Apa maksud kau? Kau dilarang keluar dari kediaman keluarga Ye walau selangkah selama 7 hari. Apa? Tak boleh keluar 7 hari? Macam mana nak curi safir dari gudang permata ni? Ada bantahan? Tak. Makan saja babi guling kau. Aku tak puas hati sebab tak boleh keluar 7 hari. Aku nak makan ke? Nanti bila kamu tangkap aku, kata Yan Shaoxing yang suruh. Tangkam aku bawa ke gudang luar bandar. Ambil gambar hantar pada seorang lelaki. Kalau dia tanya siap suruh kamu. Kata Yan Shaoxing suruh kamu tangkap aku. Dia juga suruh kamu rogol aku. Kamu faham? Tak ada masalah. Kami urus. Cuma ini saja. Ada katra 1,000 yuan dalam kad ini. Lepas selesai, aku bagi lagi katra 1,000 yuan. Nampaknya Lin Roro masih tak berputus asa. Dia sanggup culik diri sendiri nak halau aku. Jangan salahkan aku nanti. Puan Muda. Tuan Muda berpesan untuk melarang Puan keluar villa walau setapak. Asam takkan nak keluar. Cuma nak ambil kek yang ditempah tadi di pintu pagar. Biar saya ambilkan untuk Puan Muda. Puan Wang, hari ini hari jadi saya. Bolehkah Puan izinkan saya ambil kek hari jadi ini sendiri? Ini. Saya meraih, Puan. Saya mohon. Saya cuma di pintu sahaja, takkan keluar. Baiklah. Oh, tolong. Tuan Muda, berlaku sesuatu yang buruk. Puan Muda nampaknya diculik orang. Jangan panik. Saya sudah pasang penjejak padanya. Kita boleh kesan lokasinya nanti. Ya. Kalau nak rekayasa culik untuk tuduh saya akan tunjukkan maksud sesal dahulu pendapatan. Sudah hantar foto tu? Dah pun dihantar. Jangan halang. Cantik, kau tahu tak ini tempat apa berani kau datang? Jom, serang aku sekali. Kenapa engkau tak pernah jumpa perempuan cantik datang sendiri macam ni? Kalau macam tu, saya tak perlu berlembut. Dia sangat licik. Jangan tertipu. Berhenti. Jangan sentuh saya dah berumah tangga. Suami saya tak akan lepaskan korang. Jangan sentuh. Lepaskan saya. Berani kau pukul saya? Tuan Muda Ye, orang paling berkuasa di ibu kota. Lari cepat. Suami. Menakutnya. Jangan takut. Sekarang dah selamat.
Tadi mereka nak ambil gambar bogel dan rogol saya. Mau dengan pukul saya maki saya bila tak nak menurut. Suami. Tak sangka Cik Lin begitu kejam. Dan dia sanggup buat tim penerjemah untuk usir saya dari keluarga ya. Dia cari ramai orang untuk memalukan saya. Saya memang sangat takut. Nasib baik saya sapu air bawang di tangan sebelum keluar. Kalau tak, macam mana nak keluarkan air mata? Abang Chen, jangan percaya dia. Saya langsung tak kenal mereka. Dialah. Semua rancangan ini dibuat oleh Yan Xiaoxing sendiri. Saya yang sebenarnya ditangkap. Cik Lin, bagaimana Cik boleh tidak mengakui perbuatan sendiri? Susah sangat nak kahwin dengan Ye Chen. Mana mungkin saya persenda maruah sendiri? Betul. Saya yang cari Samseng itu. Saja cari 4 lelaki tidur dengan saya. Tak tahu malu dan jahat. Tuan Muda, tangkap orang-orang ini. Sayang, cepatlah bawa mereka pergi. Saya takut. Tuan Muda, saya langsung tak buat apa-apa. Tak buat kenapa? Jadi ini apa? Tuan Muda Ye, saya benar-benar tak bersalah. Yang bawa Rinsert saya ambil ikut permintaan perempuan itu. Dia suruh saya ambil gambar bogel dan hantar ke seorang lelaki. Dia cuma beri nombor telefon. Saya tak tahu siapa pemiliknya. Kalau tahu itu awak, berani 100 kali pun tak berani sentuh. Menggerik, saya dia kena mengenai Yan Xiaoxing yang suruh kita datang. Ya, Yan Xiaoxing. Dia suruh kita kata Yan Xiaoxing yang arah buat semua ni. Saya tak tipu. Saya cakap benar. Saya ada simpan kad bank 500,000 yuan dalam poket ni. Boleh simak, Tuan Muda Ye? Tuan Muda, kad ni bukan milik Cik Lin. Tapi dia transfer 500,000 yuan masuk sini. Ya. Nak saya bawa nak taruh di luar negara. Tak payah balik lagi. Jangan Abang Chen. Jangan ke kalau saya. Semua ni saya buat untuk awak. Yan Xiaoxing tu pencuri je. Sayang, kepala saya tiba-tiba sakit sangat. Mesti tadi orang tu tak kawal kekuatan sampai saya terlanggar. Saya bawa ke hospital. Abang Chen. Abang Chen. Pergi ke hospital terdekat. Tak nak. Tak perlu susah-susah begitu. Tak mungkin saya pening sebab terkejut tadi. Pelukkan saya. Sakit kepala saya akan hilang bila rasa selamat. Mungkinkah dia yang lemah lembut ini ejen rahsia di antara orang itu? Maaf, jangan saya berkayut lagi. Mengidam sesuatu bukan hak saya. Kawin ini semua boleh berpikiran liau. Nelin Ruo, adik saya, memandangkan kamu cedera sebab dia. Wajarlah saya ganti rugi. Boleh tak ganti rugi ditambah sikit? Yan Xiaoxing, akhirnya sifat sebenar kamu terbongkar. Buat-buat pening saja nak sampai ke tahap ini, ya? Apa yang kamu buat? Batu nilam? Baiklah, kata saya berpura-pura, tak payah berlakon lagi lah. Hai. Yan Xiaoxing, kamu gila ke? Batu nilam ini pusaka keluarga, ya? Mana berani saya berangan nak milikinya? Saya cuma nak keluar dari tahanan rumah dan ziarah rumah anak yatim. Nasib baik ada bawa tisu untuk lapik dahi. Tak sudah kepala berdarah. Saya cuma nak lepaskan tahanan rumah dan pergi ke rumah anak yatim, jumpa anak-anak. Ziarah anak yatim? Baru kahwin? Tak nak raikan hari jadi di rumah? Nak pergi rumah anak yatim pula? Saya boleh awal nak sambut hari jadi di rumah sekali. Di rumah anak yatim sekali. Yan Xiaoxing fikir masa-masa sebelum bertipu. Hari ini langsung bukan hari jadi awak. Dan kalau Ruo bersalah, mana mungkin dia suruh orang culik awak semasa nak ambil kek? Bet dia cakap yuk. Hari ini bukan hari jadi saya. Tapi saya anak yatim. Saya pun tak tahu hari jadi sebenar. Jadi saya biasakan sambut hari jadi ketika gembira atau sedih. Dengan ini, saya boleh rasa lebih gembira ketika tak bersemangat. Sambut ketika gembira. Kalau ini dianggap kesalahan, biarlah saya terus salah. So, ada puan ye buat puas tersebut ya? Ya, sebenarnya saya gembira jadi puan ya. Cuma tak puas hati di kurung rumah. Itu sebab nak sambut hari jadi. Pandai awak berhujah. Kalau begitu dia set is cute. Pandu kereta. Kak Xiaoxing dah balik. Korang rindu tak? Kak Xiaoxing sambut hari jadi lagi. Jom tengok ke mecha ke buah.
Nak kek mecha ke kek buah? Kek matcha. Kenapa? Xiaoxing makan kek matcha bila gembira, kek buah bila sedih. Kami harap Kak Xiaoxing sentiasa gembira. Jadi, you gembira atau tak gembira hari ini? Chen tulis saya subur. Suami saya paling kacak yang terkaya di Bandar Diraja. Bahkan dalam mimpi pun saya boleh tersenyum bangun. Harap Enya boleh jaga Xiaoxing kami baik-baik. Ya, jangan lihat dia peramah dan terus terang. Sebenarnya dia mudah berasa sentimental. Benar ke? Dia kan memang kenal isteri baik. Awak jangan salah faham. Kerana Xiaoxing dan saya sama-sama membesar di rumah anak yatim ini. Baiklah, masa untuk makan, kek. Apa permintaan kuat? Saya tahu. Kakak Xiaoxing nak bina rumah anak yatim yang tak bocor hujan dan tak berangin kencang waktu bertiup. Sejuk pada musim panas dan hangat pada musim sejuk. Budak, kalau sebut permintaan kuat-kuat, takkan jadi. Cepatlah makan, kek. Apa gunanya Des berharap dengan Lilin? Lebih baik berharap dengan saya. Mari buat permintaan. Saya kenal nak rumah anak yatim. Ada sekolah, guru, pemanas penyaman udara. 3 kali sehari ada daging, setiap hidangan ada telur. Butler, awak dengar tak? Bina rumah anak yatim mengikut kehendak Lady dan namakan sempena dia. Atur sekarang. Ye Chen, kenapa? Kau tahu saya ada agenda lain. Tapi engkau tetap nak bantu saya capai hajat saya. Isteri mesti bagi sumbangan kepada masyarakat, bukan? Hajat kau dah tercapai. Boleh pergi sekarang? Ya, Dan. Kenapa tiba-tiba baik sangat dengan saya? Cuma rumah anak yatim. Jangan macam tak pernah jumpa dunia. Kami pergi dulu. Kau orang teruskan makan. Abang Chen mana boleh sambut hari jadi perempuan lain? Kau hanya milik saya. Kita telah bekerja sama dengan saya. Bantu dapatkan Safir, saya akan bantu kau urus Yan Xiaoxing dan raih Ye Chen. Lama tinggal dengan keluarga ia pun tak boleh curi Safir. Kenapa saya boleh? Dulu saya sendirian dan lemah. Sekarang ada ejen rahsia untuk bantu. Nanti kau boleh bekerja sama dari dalam dan luar. Harus bekerja sama dalam dan luar. Ye Chen dah halau saya keluar negara. Saya masih ada peluang jadi perisik untuk awak. Serahkan pada saya ada cara untuk awak kembali ke keluarga Ye sambil hancurkan Yan Xiaoxing. Baik, kita sepakat. Tuan muda perkara yang Tuan arahkan dah ada kemajuan. Tunggu saya dengan Pat. Oh baik, mari kita pergi. Orang penting di belakang tabir nak berjumpa. Ye Chen dah tolong saya sumbang dan bina rumah anak yatim. Tak perlu curi nilam biru lagi. Tapi orang penting ni pasti hantar orang curi lagi. Saya kena beritahu Ye Chen. Kalau dia ada kaitan dengan dalangnya, saya pasti hancurkan dia sampai hancur. Bila saya jumpa dalang sebenar dan beritahu Ye Chen tentang identiti pihak lawan, ini boleh dianggap sebagai balasan untuk bantuannya membina rumah anak yatim. Yan Xiaoxing. Bukankah awak kata dah janji dengan ejen rahsia untuk tangani Yan Xiaoxing? Kenapa Yan Xiaoxing yang ada di sini? Nampaknya ejen rahsia saya sangat efisien. Mereka terus memperdaya Yan Xiaoxing datang ke sini. Kalau begitu, mari kita terus uruskan Yan Xiaoxing. Tak baik. Selamat datang ke golongan AIDS, hahaha. Siapa kamu? Nak buat apa? Sudah tentu nak menjangkiti kamu dengan AIDS. Sejak dapat penyakit ini, aku tak sentuh perempuan lagi. Berbaloi cuba sekali lagi sebelum mati. Berani sungguh kamu. Kalau suami saya tahu, dia bakal akan lepaskan kamu. Lepaskan kami? Kami semua orang nak mati. Siapa nak lepaskan kami? Betul tak, kawan-kawan? Ya, abang? Abang, orang yang jumpa abang bayar berapa? Saya bagi 2 kali ganda.
Tak. 20 kali. 20 kali. Apa guna duit untuk kami yang nak mati? Dia memang degil. Nak buat macam mana ni? Tuan Muda, ini rakaman malam Safir dicuri dan rakaman peti besi pada malam perkahwinan. Dua video ini rosak akibat penggodam pakar. Ambil masa beberapa hari untuk baikinya. Seperti sangka, memang kamu Yan Shaoxing. Pergi bawa dia balik. Yan Shaoxing, lihatlah macam mana nak cipta cerita kali ini. Tuan Muda, berlaku perkara buruk. Puan Muda dah keluar setengah jam lepas. Baik. Baguslah, dia lari untuk elak hukuman jenayah. Yan Shaoxing, ingat boleh lari dari genggaman aku. Ayo, kawan-kawan. Mari kita pergi bersama. Hahaha. Sang, kenapa awak di sini? Berani kau tipu aku? Mana orang itu? Tadi dia ada di sini kan? Apa lagi kau berhenti? Cepat pergi cari dia. Teknik halimunan ini tak akan tahan lama. Kena lari segera. Tunggu sekejap. Alamak, saya lupa tadi kena siram air. Mana orang itu? Bos, ada masalah apa? Siapa pukul saya tadi? Bos, benda apa tu? Pintu buruk ini rupanya sangat kukuh. Bos, jangan-jangan kita terserempak hantu? Hantu apa kau merepek ni? Cepat selesaikan kerja. Bos tengok betul-betul. Ada baju sahaja, tiada orang di dalamnya. Ya, aku nampak. Jadi, kita berempat ni bukannya tak tahu diri sendiri ke? Masa hampir habis. Aku dah tak tahan. Cepat siapkan kerja. Kalau berlarut begini, mungkin kita akan berhalusinasi. Ya, apa bos cakap tu logik. Yan Shaoxing. Yan Shaoxing. Cepatlah. Cuba lari kalau berani. Mereka semua penjenayah. Saya pasti mati kalau tak lari. Jangan lawan pun. Mereka ada AIDS. Kena sentuh sahaja habislah kita. Berhati-hati. Yan Shaoxing. Charles tangkap dan soal mereka untuk cari dalang. Ya. Bukan nak tangkap dan bawa balik, kenapa awak bawa lari? Abang, saya betul tak kena AIDS. Kayu tu memang tiada darah pesakit AIDS. Kalau takut, kenapa tadi sanggup kena kayu untuk saya? Alah, tadi tergesa-gesa sampai tak ingat. Kalau saya ingat... Dan terbiar sahaja saya kena pukul. Desi kurang ajar. Mana boleh jadi? Betul juga, pencuri mana ada hati perut. Cakap, siapa suruh curi nilam ni? Patutkah Haki aku gunakan peluang ini untuk berterus terang? Mari kita cari dalang sebenar bersama. Kalau dia ada kaitan dengan dalang itu, pasti aku hancurkan dia. Tak, aku akan celaka kalau berterus terang. Suami kau syak aku lagi? Bukti dah jelas. Nak bertekak apa lagi? Tak mungkin. Ya Chen boleh baik semula kamera yang dirosak, Jing Shan. Apa yang patut aku buat sekarang? Ada lagi nak cakap? Aku mengaku ini memang aku. Tapi ini semua sebab Cik Lin masukkan kad ubah suai dalam beg aku. Tapi tu peti besi terbuka bila aku lalu saja. Apa terjadi kemudian kau dah tahu. Baik, alasan ini boleh diterima sementara. Kalau yang ini... Ini bukan aku. Yan Shaoxing, berani kau menipu terang-terangan sekarang? Ada kesan lahir warna bunga plum di belakang telinga orang dalam foto ini. Daperin wislah kecuman lagi. Adibi bukan tanda lahir. Ia tanda ketika saya dibawa ke makmal. Lambang kita yang jadi raksasa. Saya cuba sedaya upaya hidup baik.
Tapi kenapa luka hidup ni asyik menghantui? Kenapa ianya tak pernah berhenti mengganggu? Yan Xiaoxing, patutkah aku percaya kau? Tuan muda, dah berlaku perkara buruk. Roro parah dan nyawanya diragut. Apa? Sekali lagi aku berjaya lepas. Bukan Cik Lin dah keluar negara? Kenapa balik? Suami tunggu. Saya nak ikut sama. Apa dah terjadi? Mereka yang hantar Lin Ro ke hospital kata dia gaduh dengan pencuri tulip di perkuburan. Dia kena batu tempel kepala dan masih pengsan. Tulip di perkuburan? Tulip yang tuan tanam untuk mendiang bonda itu. Bodohnya. Lin Roro semakin bijak. Kali ini helah cedera palsu dia berjaya. Pergi. Jangan sentuh saya. Jauh. Ruoro. Abang Chen, tolong. Saya tak nak suntik. Takut. Tuan muda. Yan Xiaoxing, kali ini saya pasti akan usir kamu. Ada apa? Cik Lin ada banyak luka akibat kepingan besi karat. Dia perlu dapat suntikan tetanus. Abang Chen, saya tak nak disuntik. Saya lebih rela mati daripada disuntik. Apa kau merepek ni? Abang Chen, saya tahu dengan Abang Chen akan hantar saya ke luar negara setelah sembuh. Lebih baik saya mati saja. Kalau macam tu, apa gunanya saya hidup? Waro, kalau ikut disuntik, abang tak akan hantar kamu pergi. Betul ke? Abang sudah kredit tipu kau. Jom buat sumpah kelingking. Marilah. Hey, Yan Xiaoxing, kamu buat apa ni? jangan merumi. Suami saya pun nak Cik Lin sihat. Mari kita bersama. Tentulah. Sumpah kelingking. Janji tak boleh mungkir sampai 100 tahun. Baiklah. Cepatlah suntik dia. Sialan, nanti hari aku pasti buat kau tak boleh senyum lagi. Tak apa, sebentar lagi selesai. Peach teh hijau. Kamu masih terlalu hijau nak lawan nenek tua ni. Abang Chen sakitnya. Sakit saya betul. Baik. Apa gunalah kau? Bila saya menangis, Abang Chen pasti akan berpihak pada saya. Suami, ini azimat yang saya sembahyang 3x9 sujud di kuil. Unik dan boleh halau roh jahat. Saya beri pada abang. Saya marah abang tak ingin nakatan cedera teruk macam Cik Lin. Kau dah tak ada azimat lagi. Tak menyesal ke? Tak meneman apa. Cukup membagi saya ada abang sebagai azimat. Kalau begitu saya terus tinggal berhak. Ya dan PN, ia memang sangat mesra. Saya nampak azimat ini pada pengarah Rumah Anak Yatim Xing Yue. Rumah Anak Yatim Xing Yue? Iya, saya ternampak ketika melayari Moyen dulu. Kau dapat ini dengan sujud 9 kali? Unik. Yan Xiaoxing, kalau berani tipu Abang Chen, habislah kau. Seperti sangkaku, kau masih tak percayakan aku. Yan Xiaoxing, Abang Chen, manusia paling unik di dunia. Semua pakaiannya direka khusus untuknya sahaja. Mana boleh beri dia benda sama macam orang lain? Kenapa kau ada azimat sama dengan pengarah Rumah Anak Yatim Xing Yue? Ini tak sama. Azimat pengarah Liang cuma mirip luaran. Yang saya ada terukir aksara. Lihat, ada aksara Cina Xing, nama saya, di dalam. Ini azimat yang saya pohon sendiri ketika lari dari tempat menakutkan itu dulu. Kalau tak percaya, lebih baik pulangkan saja pada saya. Tak ada sebab nak tarik balik hadiah yang dah diberi. Bukankah kau kata tak percaya tadi? Abang Chen, banyak tempat pelancong sekarang ada servis ukir aksara. Ini tak semestinya unik. Diam! Dengar tak? Servis ukiran tak bermaksud unik. Jangan tertipu di masa depan. Abang Chen, kakak Wang, tuan muda. Hantar orang beli azimat pengarah Liang. Tak kira harga setinggi mana, beli saja. Ya. Oh, betul, inilah yang dikira benar-benar unik. Kau sanggup bayar apa saja? 100 juta yuan pun kau beli? Selagi dia berani sebut harga, saya berani beli. Berapa rumah anak yatim boleh dibina dengan 100 juta yuan? 1, 2, 1, 2, Hei, apa kau buat? 100. Berapa suka kau bina rumah anak yatim? Ya, aku harap semua budak di dunia boleh tinggal di rumah baik. Macam aku. Dan demi azimat, yayasan ia akan ditubuhkan atas nama kau. Bina rumah anak yatim berapa pun. Abang Chen, Biar betul?
bila aku pernah tipu kau. Ui, terawan gosem. Abang Chen. Jangan tangis. Bodoh bila kau menangis. Ruaro lepas sembuh, Neni Wang akan jemput kau. Rehatlah baik-baik. Abang Chen, Abang Chen. Yan Shaoxing, sial kau dah sihir Abang Chen ikut semua suruhan kau. Mana ejen kau tu? Suruh dia jumpa aku. Ikut arahan bos, aku akan ke Wat 221 malam ni untuk arahan lanjut. Bukan ke Wat 221 tu tempat Lin Ruo. Mungkinkah Lin Ruo dalang cuba curi safir keluarga Ye? Kenapa dia belum sampai lagi? Aha, ni tingkat 22. Kau masuk sini macam mana? Jangan membuang masa. Kau nak apa? Mana bos? Bos suruh saya bantu kau mencuri safir dengan syarat kau bantu saya urus Yan Shaoxing. Rupa-rupanya dalang sebenar dah upah Lin Ruo curi safir. Nak tengok macam mana kau nak urus saya. Kau nak buat apa? Saya rasa nak profil terperinci Yan Shaoxing. Apa yang dia paling takut? Apa dia suka? Maklumat lengkap lagi bagus. Itu sahaja, maklumat kena tepat. Dengan cara ini baru boleh settle si perempuan itu. Boleh ambil maklumat dalam setengah jam. Bagus. Wah, dengan ejen hebat ni Yan Shaoxing, kau memang habislah kali ini. Kau buat apa? Apa yang kau nak buat? Mungkinkah dia nampak aku lompat dari Wat Lin Ruo? Bagaimana aku harus reka cerita kali ini? Ada lagi keinginan lain yang aku boleh bantu? Kenapa kau nak bunuh diri dengan terjun bangunan? Bunuh diri? Bukan ke? Kalau tak sempat aku tarik kau tadi, kau dah mati. Aku pun takut dengan kau tadi. Aku rasa diri ini raksasa dan tak boleh fikir waras seketika. Mak, aku tak akan ulanginya lagi. Kau langsung bukan raksasa. Mulai sekarang, sesiapa yang berani kata kau raksasa, mereka lawan aku, Ye Chen, termasuk kau sendiri. Ye Chen, suami kau begitu pi. Terima kasih kerana tunaikan hasratku. Sebagai balasan, aku pasti cari si perebut safir ini. Yan Shaoxing, aku beri amaran. Kalau kau berani mati, aku batalkan dermaan untuk rumah anak yatim. Jangan risau. Aku takkan mati. Yan Shaoxing yang kehilangan kedua ibu bapa diambil sebagai anak angkat rumah anak yatim Xing Yue pada usia 8 tahun. Paling takut anjing dan gemar makan ekor itik. Rasa puas hati kembali ke rumah. Tolong. Sayang, ada anjing? Kenapa? Anjing tu comel sangat. Jauhkan lagi. Maklumat ejen tu tepat sangat. Baguslah Yan Shaoxing takut anjing. Abang Chen ini anjing terbiar saya jumpa depan pintu. Mirip sangat dengan si Ming yang abang pelihara masa kecil dulu. Maaf. Saya cuma terlebih reaksi. Masa kecil dulu saya dikurung dalam sangkar. Lalu mereka lepas anjing untuk gigit saya sebab itu. Memandangkan suami saya yang suka anjing, saya akan cuba suka juga nanti. Tak perlu paksa diri suka anjing kalau memang tak minat. Ye Chen, kenapa awak baik sangat dengan saya? Rupanya ada ekor itik. Apa yang kau buat? Kau betul-betul makan ekor itik? Abang Chen, dia sangat menjijikkan. Maklumat, ejen kita tepat lagi. Yan Shaoxing memang suka makan ekor itik. Dulu masa kecil Abang Chen, dia termuntah hempedu lepas nampak orang makan ekor itik di tepi jalan. Kali ini, Yan Shaoxing pasti akan dibenci habis-habisan oleh Abang Ye Chen. Tak menjijikkan pun. Sungguh wangi dan lembut. Cubalah. Bau busuk sangat, tak busuk pun. Ini jelas wangi dan lembut. Nak cuba tak? Aku ingat kau lain dari orang kaya lain. Tak akan pandang rendah makanan kami orang miskin. Rupa-rupanya aku salah sangka. Saya nak bawa pergi sekarang. Tak nak busukkan rumah Encik. Nak tunggu sebetul. Ulang sekali lagi. Yan Shaoxing, habislah kau. Saya tetap akan buat rumah kamu berbau busuk. Ulang sekali. Rumah siapa?
Rumah kau. Cuba ulang. Abang Chen tak rasa gelin ke? Dia makan ekor itik. Ekor itik pun taklah lembut segitu. Taknya harum betul. Kata mulut saya macam ekor itik. Berlebih pula. Saya berlebih sebagai Puan Ye. Langsung tak ada percakapan. Mana ada tak sopan? Ini rumah saya. Bukan rumah kamu juga ke? Saya cuma tinggal sementara. Nanny Wang. Tuan Muda? Tambah nama Puan dalam sijil pemilikan. Ya, Tuan. Kenapa? Janganlah, Abang Chen, ini rumah peninggalan Puan Ye Senior. Patut diwariskan turun-temurun. Ruo-ruo. Ina, perlukan izin kamu untuk tambah nama isteri dalam sijil? Ya, Chen. Kulit kamu berminyak. Kenapa saya nggak beraya untuk Isa? Yan Shaoxing yang licik itu telah tipu Abang Chen sampai rumah pun dia sanggup berikan. Tak boleh. Kali ini Yan Shaoxing mesti mati. Habis dia mati, barulah tak dapat kacau Abang Chen lagi. Kenapa aku stay villa keluarga Ye malam ini? Rumah keluarga ya malam ni. Lin Roro, tunjuklah cara kau nak hadapi aku. Dia patutnya nak sampai ni, kan? Cari aku, Ra. Macam mana kau masuk sini? Tak ada siapa nampak kau ke? Jangan membebel, cakap terus. Bahan-bahan lepas tu dah lulus ujian kat pihak aku. Sekarang kita akan buat tugas terakhir. Bunuh Yan Shaoxing. Misi aku curi safir sahaja, bukan bunuh orang. Kau tak perlu bunuh sesiapa. Aku boleh tolong curi safir itu. Kau cuma perlu culik budak-budak rumah anak yatim, paksa Yan Shaoxing selamatkan mereka bawa safir. Nanti Yan Shaoxing mati, kau dapat safir. Serampang 2 mata. Apa rempana hijau terkutuk? Geramnya. Tapi aku pun boleh ikut skema ni untuk dedah dalang kecurian permata. Rancangan bagus. Tapi bagaimana kalau Yan Shaoxing bawa safir palsu? Lagipun semua safir nampak sama. Jangan risau. Nanti tuan punya akan periksa barang di situ. Okey. Ruo-ruo Abang Chen. Bang Chen cepat pergi. Cepat pergi. Kenapa kau panik? Cepat pergi sahaja. Abang Chen, kenapa kau di sini? Tuan Muda Xue Xin, pembunuh nenek 20 tahun dulu, sudah balik ke negara kita. Tambahan pula Cik Lin sudah berhubung dengan Xue Xin. Aku bimbang ini merugikan Tuan Muda perempuan. Baru setahun lepas, demi dapatkan permata nilam pusaka keluarga Ye, dia sanggup bunuh adik kandung sendiri. Xue Xin, kalau berani kembali, tinggalkan nyawa kau di sini. Pantau rapat Xue Xin. Hantar orang pantau Lin Roro juga, ya. Roro, kau adik aku. Siapapun yang bullying kau, beritahu aku akan uruskan. Kalau orang yang aku nak uruskan itu Yan Shaoxing. Shaoxing takkan uruskan kau. Ingat kata aku dan berehatlah baik-baik. Memang hanya bila Yan Shaoxing mati, Abang Chen jadi milikku. Bilalah aku boleh kuasai teknik halimunan ini? Yan Shaoxing. Ya, tak ada buat video steak. Bukan saya tak pernah nampak Puan Sim. Saya masih belum biasa. Akhirnya, ini agak pelih, bukan? Mana dah kepala kau. Jika Lin Roro ganggu berawat dan nanti awak mesti beritahu saya sekarang. Adakah dia syak saya pergi jumpa Lin Roro? Mustahil. Dan keupayaan siluman tak berhenti sampai saya balik ke bilik. Yan Shaoxing. Cik Lin cuma ada sifat manja gadis muda. Tapi dia bukan orang jahat. Jangan risau. Dia tak akan susahkan saya. It is shelter yang sang bust. We shall look paradise times idra. Ya Chen, kenapa dengan suat nariwane? Ada sesuatu berlaku? Tiada apa. Sebab awak kawini keluarga Ye adalah untuk dapat perlindungan mereka. It's mestinya apa yang akan tunai bisa jadi. Saya pertama kait suami. Kalau begitu, berehatlah baik-baik. Baik. Ya Chen, kalau awak tahu soal identiti saya, awak pasti tak akan berkata begitu. Tuan Muda, kami sudah potong mesej telefon Puan Xue Xin hantar orang culik kanak-kanak rumah yatim dan minta Cik Timang tukar dengan nilam.
Siapkan kereta. Tapi Tuan Muda, kalau selamatkan mereka begini, maknanya Cik Timang adalah kelemahan Tuan. Dengan begini, Xue Xin akan gunakan Yan Xiaoxing untuk ugut saya. Memandangkan Yan Xiaoxing prihatin anak yatim, dia pasti terperangkap. Tuan Muda, Cik Xin sangat bahaya. Tuan Muda. Saya Afila bersetuju pakai Dekan Liang untuk bincang kes penculikan ini. Saya akan guna teknik halimunan elak di kesan Ye Chen. Tak sangka mereka berani culik anak yatim untuk ugut Puan. Siapa culik anak yatim? Saya pun belum buat apa-apa. Awak jaga rumah dan pantau Yan Xiaoxing. Jangan benarkan dia keluar. Jangan beritahu dia pasal penculikan tu. Ya Tuan, sila berhati-hati. Tuan kami yang nyatakan, hanya yang bawa Safir dibenarkan masuk. Apa yang terjadi? Kenapa dia yang datang? Mana Yan Xiaoxing? Nampaknya Chen ni orang yang terlampau kasih. Dia potong mesej telefon Yan Xiaoxing. Dia bela Yan Xiaoxing. Bang Chen, kenapa amat terlalu meyendi? Lagi awak lindung dia, lagi aku nak dia mati. Lama tak jumpa. Tak sangka kau sanggup serahkan nilam yang dijaga nyawa oleh mak kau hanya untuk seorang wanita. Rupa-rupanya Puan Ye mati ketika melindungi nilam itu. Nampaknya dialah yang suruh aku curi nilam itu. Tak disangka dia sebenarnya kenal Ye Chen. Cukuplah cakap. Sudah bawa permata. Lepaskan budak itu. Periksa permata dulu. Biar saya periksa. Abang Chen tak tanya pun kenapa saya datang. Apa lagi nak tanya kalau kau rapat sangat dengan penjahat ini? Sudah 20 tahun saya cari Xue Xin. Selajar dia masuk negara ini, cuma anak buah saya pantau dia. Tapi tak sangka orang pertama dia hubungi ialah kau, Lin Roro. Kau memang buat saya kecewa. Kau kecewa? Yang patut kecewa ialah saya, bukan? Kau jelas janji dengan mak saya nak jaga saya seumur hidup. Tapi sejak Yan Xiaoxing muncul, kau pernah jaga saya. Kau selalu bela dia, langsung tak peduli saya lagi. Saya memang berjanji yang pada Mak Cik nak jaga awak. Kalau bersun saya anggap macam aku dia. Tak pernah saya biar awak rasa tertindak walau sedikit pun. Saya tak nak saya gadis suak. Saya nak jadi perempuan jiwak. Tutup pintu. Guna budak untuk lawan saya. Tak malu ke? Semua benda cuma bidak permainan saya. Abang Chen, jaga diri sendiri dululah. Bilik terkunci ni tak lama lagi jadi bilik ais. Bila dah tak boleh gerak, badan awak milik saya. Semua harta keluarga yang akan jadi hak saya. Razan, alright. Nanti awak sendiri akan tahu, ini mimpi atau reality. Hanya kita berdua yang boleh buka pintu bilik ais ni. Tidak, 3, yang seorang lagi ejen yang kami upah. Sudah tentu dia tak akan selamatkan kau. Jadi, Brother Chen, akhirnya kau tetap jadi milik aku. Apa ini yang berlaku? Safir ini palsu. Safir ini asli, tapi dia dah ubah suai. Bila disahkan, ia akan hantar lokasi ke polis. Jadi apa nak buat sekarang? Undur cepat. Tunggu dulu. Tiada yang boleh buka pintu itu. Bagaimana kalau Brother Chen mati di dalam? Kau nak dia mati atau kau sendiri yang nak mati? Berdiri saja buat apa? Cepat pergi. Seseorang sudah rampas Safir itu. Tak usah hiraukan Safir. Polis akan sampai tak lama lagi. Cepat, marilah pergi. Kunci. Ada orang di sini? Ada sesiapa di sini? Kalau aku tolak pintu ini masuk, identiti aku akan terbongkar. Ye Chen pasti akan tangkap aku. Rumah anak yatim yang dah mula bina pun pasti tak jadi. Lupakan Sats. Aku harap bina rumah anak yatim ada sekolah, cikgu, penghawa dingin, pemanas, daging setiap hari, telur tiap-tiap hidangan. Dengar tak? Bina rumah anak yatim ikut permintaan Puan atas namanya. Tambah nama Puan dalam sijil milik harta itu. Ya, Tuan.
Tak apa. Kalau kena mati pun biarlah. Kalau terpaksa, aku sendiri yang bina rumah anak yatim. Ya Chen, aku tak langsung nak berhutang budi dengan kau. Ya Chen, Ya Chen. Ya Chen, bangunlah. Hanya Soboshin boleh buka pintu ini. Kau ini siapa sebenarnya? Ya Chen. Undur dari sini, Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, bangunlah. Tuan Muda sudah sedar. Tuan Muda, minum ubat dulu. Iwak suapkan saya. Alahai, mengapa dia tak soal jati diri aku? Seponen star dia berkun dan hilang ingatan. Puan, tolong suapkan ubat kepada Tuan Muda. Suami, ambil ubat dulu. Apa hubungan kau dengan Xuexin? Langsung tiada hubungan. Kau kata tiada hubungan dengan Xuexin sebelum aku beritahu siapa dia? Sebab saya tak kenal dia. Saya kata kami tak ada hubungan. Kenapa reda awak ada kad akses makmal dia? Seksyen 24 kat itu. Dan awak reka cerita lagi. Allah. Taklah kad akses itu saya terjumpa depan bilik Cik Lin. Kenapa awak masuk makmal? Saya tak boleh telangkan kad itu. Dia jalan laju sangat. Saya panggil pun tak dengar. Terpaksa saya ikut dia. Bila tak sempat nak pulangkan, saya percaya ke? Wei pun tahu toh Charlene dah tak suka saya. Kalau tak cepat pulangkan, nanti dia kata saya curi. Saya kena siasan semua ni. Kalau tipu dunia awak, jangan harap lepas. 2 hari ni duduk rumah, tak boleh keluar. Boleh ke rumah anak yatim dulu? Rasa layak nak berunding lagi. Oh, ya. Rehatlah baik-baik. Tuan Muda, kata Cik Muda tu tak boleh dipercayai. Tahu saya sendiri boleh nilai kata Yan Xiaoxing. Awak jangan masuk campur. Dia pantau dia 2 hari ni. Jangan bagi keluar. Baik, Tuan. Tuan, apa sudah terjadi? Bunyi ni dari dapur. Saya pergi tengok. Cik Muda, awak buat apa? Saya sedang buat kek. Cik Muda, kalau nak kek boleh suruh chef sediakan. Rasa yang saya nak ini tukang masak tak boleh buat. Kek kedai mana yang Cik Muda selalu makan? Saya nak makan kek buah dari kedai sebelah rumah anak yatim. Cik Muda nak makan kek buah. Tuan Muda, Cik Muda nak makan kek buah. Mungkinkah ini kod rahsia? Dia nak makan kek buah? Kakak Xiaoxing makan kek meca bila gembira, kek buah bila tak gembira. Oh, nampaknya dia tak tersebiut. Ichio pergi sendiri. Ya. Keluarkah ia buat awak tak gembira? Ya kan. Ini bukan rumah anak yatim. Tak perlu pungut dan makan benda yang terjatuh. Wis nak swai. Cuma nak bersuka saja. Tak payah juga. Nani Wang akan datang bersihkan. Nanny Wang. Sayangnya, saya baru ambil 2 gigitan. Apa yang nak disesalkan? Ia cuma sebiji kek. Beli saja yang baru. Manisnya. Saya sungguh gembira. Kek meca ini memang sedap. Bukankah kami mat laring saya jumpa budak-budak? Kenapa tiba-tiba setuju? Anda sebab bukan sangat bodoh semasa makan kek buah. Sayang, sekarang nampak cantik tak? Cuma kurang hodah sikit daripada sangat hodak. Sayang saya kesukaan rasa wakil degil kamti mari sini. Ya, Chen. Tolong percayakan saya. Saya nak cerita kisah dia. Tuan Muda, syakwa sangka Puan Muda belum hilang. Bahaya awak percayakan dia macam ni. Kalau Tuan Awak tak fikir diri sendiri, saya kena fikirkan awak. Bergerak sekarang. Suami terima kasih kerana temankan saya hari ini. Jangan risau, saya cataklah ke mana-mana beberapa hari ini. Baiklah kalau begitu. Saya ni yang paling patah.
Apa? Lokasi Xuexin dah ditemui? Saya faham. Awak turun dari kereta dulu. Saya ada urusan nak selesaikan. Saya suruh pemandu hantar awak. You kena duduk di rumah tu saja buat sementara waktu. Baik, saya faham. Puan-tuan muda suruh saya hantar puan balik ke rumah. Nani Wang, benda apa yang awak ada ni? Cik muda, maafkan saya. Saya terpaksa buat ini demi keselamatan tuan muda. Memandu. Berdasarkan maklumat saya, Yan Shaoxing takut ular dan alami klaustrofobia teruk. Kalau dia dikurung dalam bilik gelap kecil, pasti dia akan minta tolong Xuexin. Di mana ini? Kenapa gelap sangat? Cakap, apa hubungan sebenar kau dengan Xuexin? Ya, Chen. Ya, Chen, tolong lepaskan saya dulu. Gelap sangat di sini. Saya takut. Kalau tak cakap, kal saja sini. Teng Yan Shaoxing, asalkan kau mengaku. Ya, tuan muda. Saya datang segera. Kalau dia tetap tak mendedahkan identiti, masukkan ular ke bilik gelap itu. Ya. Saya mesti hapuskan semua yang ancam tuan muda. Berita tentang Xuexin hanya hela. Tujuan mereka ialah culik Yan Shaoxing. Tuan muda, tangan tuan berdarah. Balai polis dah hantar orang geledah seluruh bandar. Kalau tak jumpa Yan Shaoxing, kau akan dikuburkan bersamanya. Tetapi bagaimana jika Cik Puan muda lari bersama Xuexin? Sekalipun terberpas bunuh Xuexin, bawa dia kembali pada saya. Ya, tuan. Lepaskan ular itu. Ular, pergi jauh-jauh. Ye Chen, kalau nak paksa saya hubungi Xuexin, awak silap. Saya takkan dedahkan identiti sendiri. Saya takkan sakiti budak-budak. Tuan muda, tuan dah 48 jam tak tidur. Bagaimana jika tuan berehat dulu? Cik Puan muda pasti bersedih nampak keadaan tuan. Masih ada tuan lokasi. Teruskan pencarian. Berapa lama Nani Wang berkhidmat dengan keluarga Yi? Sepadat 24 tahun. 24 tahun. Sejawat juga veteran di sini. Anda sepatutnya tahu akibat menjadi pengkhianat. Saya tak faham maksud tuan muda. Tuan Zed. Awak yang sebarkan berita Xuexin tangkap Yan Shaoxing. Dia was yang suruh orang sebarkan berita itu, termasuk laluan untuk cari Yan Shaoxing. Kita lalu gudang Nanling 2 kali. Awak juga yang arah pemandu ambil jalan lain. Tuan muda. Anda masih mahu menceritakannya? Tuan muda, saya silap. Cakap, di mana Yan Shaoxing? Yan Shaoxing, tuan muda, awasulah Shaoxing. Ye Chen, percayalah. Saya bukan begitu. Saya tahu awak pun tak. Walaupun ular tak berbisa, Puan sudah digigit di beberapa tempat. Ada luka yang agak dalam dan mungkin akan tinggal parut. Hubungi pasukan perubatan terbaik di luar negara. Jangan biar dia ada parut lagi. Ya. Yan Shaoxing, wadah sedar. Tak, mengapa ada parut? Asalkan luka tidak teruk, itu sudah cukup. Tak perlu cari pasukan dari luar negara. Ini membazir duit saja. I rasa keluarga Ye kekurangan duit sebanyak ini. Keluarga Ye sememangnya tak kekurangan duit sebanyak ini. Saya yang kekurangan duit. Ye Chen, isipin akta baru ting futering sana wai. Awak termaksud apa? Saya tak nak berhutang budi dengan awak. Tak boleh ulang sekali lagi.
Yang ulang pun tetap sama jawapannya. Pasti saya first boys dengan awak. Seronok main dengan anak yatim macam saya? Ada rasa berjaya? I want circumcised. Saya Fiona patut tanya Walak. Wak yang kunci saya dalam bilik gelap. Wak yang lepaskan ular gigit saya. Sekarang Wak pula nak rawat saya. Awak maksud apa? Kalau tak percaya sila keluar. Seronok ke guna cara hina macam ni. Maaf, saya tak boleh terima. Ini silap saya. Saya tak tahu pasal Nanny Wang. Dia tak berani. Dengan kesetiaan Nanny Wang, mungkin ke dia bertindak sendiri? Ya, Chen. Semar hitian kau. Tak, mari kita tamatkan kontrak. Terlalu bahaya menjadi puan, ya. Dia berani awak. Berani kau? Jika ini berulang, nyawa aku pun boleh terancam. Aku cuma nak hidup dengan aman. Aku janji tak akan berulang lagi. Terlihatlah dulu elok-elok. Bincang apa-apa pun lepas kau keluar hospital. Tikus! Ada tikus besar! Tuan muda, akhirnya tuan datang. Macam mana rasa dikurung dalam bilik gelap? Macam mana rasanya digigit harimau yang kau takuti? Tuan, saya silap. Tapi kalau diulang semula, saya tetap buat juga. Berani sungguh kau? Tuan muda, identiti puan muda ini mencurigakan. Tuan tak sampai hati, tapi saya terpaksa bertindak. Hanya begini orang sekitar tuan boleh dijamin selamat. Benda yang tak tahu bertaubat. Rupa-rupanya saya beri kau kuasa berlebihan. Mulai hari ini, jis awak bersara. Habiskan sisa hidup di rumah Seri Kenangan keluarga Ye. Tuan muda, saya setia pada keluarga Ye 20 tahun. Tak pernah bercuti, hilang jati diri. Tapi sekarang, sebab perempuan latar belakang tak jelas, tuan halau saya dari keluarga Ye. Tak boleh bercuti? Mulai sekarang, kau boleh cuti setiap masa. Unbrand kau bertanya. Tuan muda, saya buat itu untuk keluar dari keluarga Ye. Tuan muda, tak boleh layan saya begini, tuan muda. Xiao Ling Qion. Tuan muda, uruskan prosedur persaraan awal pengasuh Wang. Dia bekerja rajin 20 tahun. Pampasan persaraan tak boleh ditahan. Tuan muda, bolehkah bagi semasa Yan Shaoxing dirawat di hospital? Senaraikan perbelanjaan perubatan dan pampasan kerosakan mental. Cik Wang tanggung kos ini sepenuhnya. Tuan muda, nak hina saya sebab perempuan latar belakang tidak jelas itu? Dia bukan latar belakang tidak jelas. Dia istang Mesir. Tidak. Mula-mula awak pun sangka pencuri. Sebab itu awak letak kontrak untuk pancing Xuexin. Dia cuma bidak, yo. Jadi saya cuma bidak awak? Ya, Yan Shaoxing bukan macam you pikir. Remui ini cuma tipu hela. Saya ada kecantikan. Memadankan semua sains itu hanyalah dusta. Aku akan mengakhirinya. Yan Shaoxing. Tuan muda Yan Shaoxing tidak layak untukmu. Xiao Ling Yuan, bawa Mat Cik Wang urus persaraan awal. Dia dilarang masuk ke kediaman keluarga Ye. Baik, Tuan. Tuan muda, Tuan sanggup halau aku dari keluarga Ye demi perempuan yang baru 15 hari. Aku ini apa bagi Tuan? Cik Wang sila serahkan semua kunci keluarga Ye. Kalau tak nak serah pun tak apa. Kata laluan semua pintu keluarga Ye akan ditukar malam ini. Tuan muda, nanti Tuan akan menyesal. Aku nak Tuan tahu siapa yang benar-benar tulus pada Tuan. Hubungan kita tamat. Apa lagi yang kau nak? Ni Yan Shaoxing, kau masih mentah? Kontrak takkan terbatal hanya dengan koyak perjanjian? Memandangkan kau hanya menguji aku sejak awal, sekarang kau dah dapat jawapan. Aku bukan orang yang kau cari. Boleh lepaskan aku? Tak boleh. Kau belum puas menguji aku? Atau rasa aku belum cukup terluka? Apa lagi? Menyeksa dengan kaedah kejam, sembur lada, atau letak aku atas rak seksa? Lain katil harimau sembur lada? Perlukah saya bawa itu ketika soal siasat awak? Apa yang awak nak buat? Saya beri amaran. Kalau tidak berani buat huru-hara di tempat macam ni, Apa yang awak nak buat?
Saya nak jerit. Ada pencabul. Pencabul di sini. Yan Shaoxing, maafkan saya. Anda tak dapat lindungi Abang Chen Mazlai. Kalau kau nak tahan, saya tiada macam CPU untuk uji hubungan saya dengan Xuexin. Saya terus bagi tahu. Saya bukan milik sesiapa. Jangan ujuk saya lagi. Saya tak pernah nak uji Zoe. Tu awak terdengar tadi. Kali ini Mami Wang yang buat keputusan sendiri. Jika nak saya mahu sebuah keluar keluar dari network, dan seberi buat kejelasan pada awak. At Yisheng, kalau iwak buat section ini, saya berdorong bos safdiam sewak segatim beringsen. Tuan Muda, Mami Wang suruh hantar ini. Kata dia ini barang peribadi mendiang Puan Muda. Chen Mak nak pergi. Biar Mami Wang jaga kamu dari sekarang. Mami Wang orang paling sayang kamu selain mak kamu. Tuan Muda, Mami Wang baru sahaja bunuh diri. Apa? Tapi jangan risau. Kami sudah hantar orang ke hospital. Yan Shaoxing. Yan Shaoxing. Ya, Chen, saya tak tipu awak. Saya bukan ahli Xuexin. Sebagai balasan awak buat rumah dia anak yatim, saya pasti cari Xuexin serahkan pada awak. Saya dah penat hidup sorok-sorok. Bila awak nak ambil alih keluarga ya? Ejen khas awak tu betul boleh selesaikan? Saya tahan 20 tahun. Awak baru tahan berapa hari? Awak pasti? Okey. Ada apa? Orang saya Syak Yan Shaoxing, ejen khas itu. Apa? Patutlah Yan Shaoxing yang datang masa jumpa pelanggan dulu. Kemudian saya buat janji untuk berjumpa dengannya. Keselamatan keluarga ia ketat sangat, tapi dia boleh menyelinap masuk diam-diam. Kalau ini Yan Shaoxing, semua ini boleh difahami. Saya nak bagi tahu Abang Chen. Tanpa bukti, awak rasa Ye Cheng akan percaya? Jadi sekarang kita kena buat apa? Misi baru. Bawa Nani Wang, pengurus rumah keluarga Ye ke Makmal Lingxi. Ya, rupanya apa yang saya fikirkan jadi kenyataan. Kalau bawa Nani Wang ke sana, tentu boleh jumpa Xuexin. Pembedadahan pesakit berjaya sepenuhnya. Tapi ini kecederaan kepala. Masih perlu beberapa bulan pulih sepenuhnya. Tuan Muda, kenapa selamatkan saya? Lebih baik saya mati daripada tinggalkan keluarga Ye. Nak mati? Jangan berani mati dalam kawasan keluarga Ye. Tuan Muda memang begini, kata pedas tapi hati lembut. Kalau nak biar saya mati, buat apa Tuan selamatkan saya? Usai semasa keluarga tanya. Xuexin ambil semua barang emak saya dulu. Rakam suara ini dari mana? Ini dihadiahkan pada saya oleh nenek kerana dia mengesan komplot Xuexin dan tahu akan berlaku musibah. Dia serahkan semua barang ibu saya. Kau tak layak memiliki apa pemiliknya. Tuan Muda, itu barang kenangan yang ditinggalkan nenek untuk saya. Kau tak layak merinduinya lagi. Hanya kerana saya uji Yan Shaoxing? Saya buat untuk kebaikanmu sendiri. Cik Wang, kau cuma pengasuh. Jaga bicara dan tingkah laku. Selama ini di matamu saya hanya pengasuh. Saya anggapmu seperti adik sendiri. Dari mana kau dapat keberanian bersikap biadab? Kau rasa diri tuan keluarga ya? Kau Ling Yuan. Ye Chen, betulkah hubunganmu dengan Cik Wang sudah retak? Kalau saya ikat Cik Wang dan paksanya menyelamatkannya, dia mungkin enggan. Lagipun dalam keadaan ini, Cik Wang takkan mati dalam perjalanan. Tak, saya dah kena fikir cara lain. Tuan Muda, semak semua harta atas nama Cik Wang. Jika ada masalah, buat tuntutan mahkamah dan rampas. Hantar orang pantau dia rapat-rapat. Jangan biar dia lari. ya. Din Liang, ada cara lain tak perlu culik Wang Ma? It was pun tak pada idea. Tiba-tiba tertanya saya. Saya rasa... Jadi apa yang perlu kita buat? Hal ini melibatkan awak dan Encik Ye. Kenapa tak berbincang? Cia dengan Ye Chen ni dah tamat.
Saya pancing Xue Xin keluar untuk balas budinya. Abang ipar sister Xiaoxing yang kacak dah sampai. Ye Chen ada di sini. Jangan saya beritahu dia saya ada di sini. Xiaoxing. Yang Xiaoxing. Rupanya awak ada di sini. Encik Ye salah dengar. Saya cuma ingatkan tentang ambang pintu. Awak pasti tak nampak dia. Tak. Dia tak pernah ke sini. Tak. Ada inventory tool. Nasibi Agus tak resmi. Patutkah aku culik Neni Wang? Kalau Yan Xiaoxing tahu aku diculik, dia pasti datang selamatkan aku untuk menggembirakan Ye Chen. Masa tu, awak boleh hubungi Ye Chen dan bagi tahu dia yang aku culik Yan Xiaoxing. Tuan muda dah obses sekarang. Dia pasti datang cari perempuan itu. Ye Chen, aku nak tengok mahukah awak masih lindungi dia bila semua kebenaran didedahkan. Tuan muda kami dah cari semua tempat yang puan muda mungkin berada. Nampaknya dia sengaja elak awak. Dia beri cuti di sehari pada pekerja pembinaan rumah anak yatim dan umumkan ada masalah perancangan. Impiannya bina rumah anak yatim. Dia pasti muncul. Ya. Apa? Baru setengah jam. Kenapa binaan rumah anak yatim berhenti tiba-tiba? Oh, aku faham. Aku nak cari dia. Dengan status apa aku nak cari dia sekarang? Tolong? Cepatlah. Mungkinkah orang Xue Xin ambil tindakan sendiri sebab nampak aku tak buat apa-apa? Sudah 2 jam. Kenapa dia belum hubungi saya? Tuan muda. Tuan muda, tapak pembinaan tutup 2 jam. Puan muda tak dapat. Yan Xiaoxing. Apa? Pengasuh wang culik Yan Xiaoxing? Because they're paying no Tuan guy. Siapkan kereta. Ya. Tuan muda, mana mungkin pengasuh wang culik puan muda lepas keluar hospital? Ada orang yang pasang perangkap? Saya faham. Walaupun perangkap, saya tak boleh biar Yan Xiaoxing dalam bahaya. Ini bangunannya, mari naik. Okey. Kenapa tak ada orang di sini? Apa yang awak nak buat? Apa yang you nak buat? Apa yang awak nak buat? Cakap terus. Kami dah arah Ye Chen bawa wang tebusan untuk selamatkan awak. Kalau dia tak datang, kami bunuh tebusan. Saya bukan lagi butler paling dipercayai keluarga ya. Dia tak akan datang tebus saya. Telah panggil saya 10 siwa. Awak rupanya... Jangan tak ada. I keluarkan awak dulu. Cikgu muda, awak sanggup selamatkan saya walau saya pernah hina awak. Simpan ucapan terima kasih untuk nanti. Kalau tak pergi sekarang, nanti terlewat. Tuan muda susah nak masuk sebab ramai penjaga. Dan mari berpisah cari pintu masuk lain. Kenapa tiada orang di tempat eksklusif begini? Tak nampak ke ramainya orang? Banyaknya orang. Sila tunjukkan kad pengenalan. Ini ke? Ya, ini lencana Encik Xue. Tak sangka benda ini sangat berguna. Sepanjang perjalanan tak ada halangan. Betul ke? Barang Xue Xin sememangnya sehebat itu? Awak tahu desain semua pun. Ada orang telefon kata awak diculik.
And awas dah slide bercita persetujuan siap. Ya, Tim, Tuan Muda, akhirnya awak sampai. Lihatlah Yan Shaoxing ada kad pengenalan Xuexin. Dia orang dari pihak Xuexin. Tuan Muda, di dunia ini sayalah yang ikhlas pada awak. Rupanya Wak yang rancang semua ini. Wak Xiong aja suruh saya tahu nama lawannya kan diculik dia tarik Ye Chen ke sini. Semua ini agar dia nampak kad pengenalan Xuexin lalu sangka saya dari pihak itu. Kalau betul pun apa? Hakikatnya awak ada kad itu, bermakna awak dari Xuexin. Tuan Muda nampak semuanya kan? Dulu saya nak kunci dia bilik gelap, tapi dia tak mau dedah. Sekarang akhirnya terdedah juga. Awas pun sengaja nak buat sandiwara culik untuk tarik Shaoxing ke sini. Awas juga suruh orang telefon saya kata Yan Shaoxing diculik. Ya, saya buat ini juga demi orang ramai sudah lari semua. Kejar mereka. Wak juga yang panggil mereka ke sini? Bukan. Saya yang lakukan. Saya tahu Yan Shaoxing berganding bahu dengan orang Xuexin nak culik saya. Jadi saya suruh orang hubungi Tuan. Tadi awak kata sengaja atur penculikan supaya Shaoxing datang selamat kan? Tapi sekarang kata Yan Shaoxing bekerjasama dengan orang Xuexin nak culik awak. Mana satu yang benar? Tidak, Tuan Muda. Tuan Muda mesti percaya semua kata-kata saya benar. Semua hiting karut dan bercanggah. Kalau Yan Shaoxing benar-benar dari pihak Shui, kenapa dia nak risiko dedahkan diri untuk selamatkan awak? Tuan Muda Yan Shaoxing dah tunjukkan kad pengenalan rakan sejenayah Xuexin. Kenapa masih blur dia? Dia nak celakakan Tuan. Diamlah. Mulai narwana, fakta silit pol terskapar kerja. Ayub. Sesiapa tak dibenarkan keluar. Tuan Muda semua dilarang bergerak. Berambus, berdiri. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Mundur. Wah, ini bukan ke Ketua Steward Wang yang sentiasa berwibawa? Lin Ruo, apa kau buat di sini? Kau cuma pengasuh. Nak berlagak apa? Betul. Kau tak rela jadi pengasuh saja. Berani kau pukul aku? Memukul kau dah ringan. Nak pukul kau sampai mati. Perempuan tua tak guna. Berani kau goda Abang Chen? Tak malu ke? Dah tua masih nak monopoli Abang Chen? Aku pukul kau sampai mati. Sampai mati. Cukup. Kenapa tak benarkan aku pukul dia mati? Abang Chen tak nak kahwin denganku. Mungkin dia pengacau. Dia sendiri nak jadi puan rumah keluarga ya. Cukup. Nanny Wang dah terbongkar. Kita dah hilang helah terbaik. Bukankah Yan Shaoxing ejen yang kau cari? Kau hantar ramai orang sahkan identitinya. Sekarang, Yan Shaoxing pasti bukan ejen itu. Dia ejen itu. Saya seorang ejen. Jangan pusing dulu, biar saya habiskan bicara. Baik. Kau cakap. Saya seorang ejen. Tugas saya kali ini curi nilam pusaka keluarga ya. Betul tekan awak. Saya dekati awak sejak kawan untuk nilam, tapi bukan dengan Xuexin. Saya pun tak tahu nilam ini dipertaruhkan nyawa mak awak. Iwa ada pula? Saya sudah tahu. Saya takkan curi lagi. Kau tak curi sebab saya bina rumah anak yatim, bukan kerana saya. Ya, tapi bukan. Ya ke tidak? Iya dan tidak. Ya ke tidak? Ya. Tak guna. Pergi sana. Baiklah, saya pergi. Nak ke mana? Bukan awak suruh saya pergi? Orang yang bersusah payah selamatkan awak dari makmal. Tapi dengar yang saya mau tujuan untuk lepaskan awak. And I points wise, habis buktikan identiti bayi di depan Xuexin. Well, rasa saya buat itu sekadar untuk lepaskan awak. Apa awak cakap tadi? Dasar awak saya sentakkan cuba cukup tak untuk tipu pedorich. Saya tahu dari awal lab samtrang untuk curi batu nilam ini. Tapi awak tahu identiti saya sejak awal lagi? Kenapa awak tak nak saya kekal di sisi awak? Awak tak nak kata saya akan fitnahan awak? Ada betul waktu. Kenapa? Seorang yang bertekad bina rumah anak yatim takkan lukai orang lain. Dan takkan lukai sesiapa pun. Terima kasih. Terima kasih kerana sudah dipercayakan saya. Yang sadar? Saya pun tak ada duit. Saya dan faham. Awak nak saya curi sesuatu untuk awak, kan? Oh, jangan risau. Mulai sekarang awak dilarang mencuri. Isteri Chen tak perlukan benda sebegitu. Okey. Faham. Saya makan surfing kekuatan kekering dan takkan memalukan awak. Awak bijak. Sekarang awak tahu identiti saya. Masih nak bantu saya bina rumah anak yatim.
Yan Xiaoxing, aku tak jelas ke? Atau kau tak faham langsung? 本可做这样的站tadi. Kau isteri aku. Kau tahu maksud gelaran puan? Aku tahu. Tapi bukankah kita terikat kontrak? Ini pasal kontrak, kan? Kontrak dah tiada. Kau faham tak? Kau dah faham sekarang? Kau ini gatal. Boleh selang apa kau cakap tadi? Kau tak cinta tapi cium aku. Itu bukan gatal ke? Aku tak cinta. Tapi aku susah payah selamatkan kau. Bukankah kau kata takkan jatuh cinta? Kau jatuh cinta padaku? Kalau tak, Kau betul-betul cintakan aku? Kau suka watak teh hijau yang aku mainkan? Ya Chen, aku tak sangka kau seorang cetek. ya, aku cetek. Aku suka teh hijau macam kau yang akting teruk. Aku tahu kau spy. Tukar safir dalam 2 hari. Kalau tak, aku heboh isteri Ye Chen pencuri. Apa kau tengok? Tak ada apa. Tidak, tiada apa-apa. Zawan kena tips saya lagi kan? Memang tiada apa-apa pun. Din kata rumah anak yatim itu berhenti operasi tiba-tiba. Suruh saya tanya awak. Terkesan apa Zan cuma tertangguh sikit. Ling Yuan, rumah anak yatim tu boleh mula dibina semula. Sekarang ada soalan lagi tak? Tak ada. Jadi sekarang kita couple betul dah? Kita suami isteri. Boleh saya pun ada satu permintaan kecil? Katakan dah. Boleh kita pergi taman tema naik kuda pusing? Tetap, mengapa kalau awak tak nak? Nampaknya takkan buka hari ni. Sayangnya, kita datang lain kali saja. Tunggu sekejap. Tuan dan puan semua permainan dah diperiksa. 2 orang boleh bersukaria. Tapi bukan hari ini tutup untuk penyelenggaraan ke? Taman tema ini sebahagian daripada harta keluarga Ye. Papan tutup ni cuma untuk elak pelancong lain ganggu 2 orang. Jadi, sila. Kuasa duit. Marilah kita ambil gambar. Wah, comelnya. Nombor berturut-turut. Nombor 7 barisan 2. Nombor 2 barisan 3. Nombor 9 barisan 4. Wah, sayang, awak memang hebat. Tugas lelaki adalah membuatkan pasangannya bahagia. Janganlah tunjuk macam tak pernah lihat dunia. Tapi aku tak pernah lihat situasi layanan sebegini mewah. Ye Chen, aku tak akan benarkan sesiapa lukakan awak. Termasuk diriku sendiri. Jadi aku nak pergi. Sayang, tiada orang di sini. Boleh aku cium kau? Yan Xiaoxing tak rasa malu ke? Ciumlah kalau nak. Bantu Xiao, keluar sini. Hoi. Puan, ini... Jaga Ye Chen baik-baik. Bangunkan dia dalam sejam. Kalau aku tak kembali, sampaikan aku sayang dia. Kau kata Yan Xiaoxing pasti datang? Kenapa belum sampai lagi? Neni Wang cuma pembantu rumah keluarga Ye. Yan Xiaoxing sanggup dedah identiti sendiri untuk dia. Demi nyawa Ye Chen, dia tetap datang walaupun melalui ranjau berduri. Yan Xiaoxing dia penipu yang penuh dengan dusta. Kamu lelaki semua dah kena tipu dengan dia. Yan Xiaoxing, si pengkhianat. Akhirnya kau datang juga. Diam! Kau tak ada hak bercakap sini. Aku dah bawa apa kau nak. Kau dah bawa apa aku nak. Yan Xiaoxing macam sangka aku. Kau pencuri yang curi safir itu. Aku nak bagi tahu Abang Chen. Bagus bagi Barit Surya. Sekali tu minta dia tangkap korang semua. Cukuplah. Dah mari kita periksa Mas Safir dulu. Awak sendiri yang periksa. Kau ingat dia benar-benar di pihak kau? Yan Xiaoxing, jangan cuba pecah belahkan kami di sini. Kau masih nak dedahkan aku pada Ye Chen. Kau nak khianat Encik Shui dan cari peluang dengan Ye Chen. Jangan yang dekati.
Sesiapa berani datang, aku bunuh. Yan Shaoxing, kalau bunuh aku, identiti kau sebagai ejen akan tersebar. Tak takut rumah anak yatim dan Ye Chen akan kena bala? Mana-mana bala pun lebih baik daripada biar binatang macam kau hidup. Aku nak pukul kau sampai mati. Berhenti. Puan muda, cepat bawa Xue Xin lari. Perempuan jahat, aku pukul kau sampai mati. Aku nak pukul kau sampai mati. Aku nak pukul kau sampai mati. Apa cik, rangnya apa perasaan? Belum dilunaskan. Waktu nak ke mana? Suami. Min mapper, Abia Friesen. Puan muda, lebih baik awak sampaikan sendiri pada tuan muda. Alamak. Makcik Wang. Kali ini saya curi dari Xue Xin, ada semua maklumat awak di dalamnya. Dengan kad ini, tiada siapa boleh ugut awak lagi. Makcik Wang, kenapa? Maaf Puan, saya silap. Cuma Puan yang benar-benar sayangkan Tuan Muda. Makcik Wang. Dia pengsan, tak apa. I am Shaoxing. Berdasarkan baik risau diri sendiri. Macam mana nak jelaskan perkara yang awak tipu saya? Aduh. Dia lari. Saya nak kejar dia. Yan Shaoxing, warga tas boleh berlari. Spotting or ada pelarian sesuatu red light presence. Tak boleh.